Jom mengaji di Pusat Tarbiyah Unais. %90 penyakit manusia mai daripada apa? Makanan. Makan kita. Perkataan yang selalu kita dengar, lama dah kita dengar, halalan thayyibah. Yang tu bukan pepatah, yang tu bukan pepatung, yang tu bukan hadis, yang tu kata Allah dalam Quran. 4 tempat Allah sebut halalan thayyibah. Tahu ulama tafsir halalan thayyibah ni apa dia? Ulama cerita halalan thayyibah yang disarankan oleh Allah dalam Quran, yang Allah kata, kita ambil satu ayat surah Al-Baqarah 168, lagi 3 Al-Maidah, surah An-Nahl, surah Al-Anfal. Ni kita ambil surah Al-Baqarah ayat 168. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard, makanlah olehmu semua wahai manusia yang ada atas muka bumi ini daripada rezeki yang aku duk bagi, halalan thayyibah, daripada yang halal dan thayyibah. Satu benda yang, banyak benda yang istilah ni nak ajak. Satu, yang halal belum tentu thayyibah. Yang tu kena jelas. Halal tu halal, thayyibah tu thayyib, baik, bagus. Halal tak mesti thayyibah. Islam bukan hanya ajak soal akhirat semata-mata. Kalau soal akhirat kita hanya fikir halal haram. Islam juga nak bercakap, hang kena fikir atas dunia ni. Hang nak hidup, hang nak kena sihat, nak kena gagah tubuh badan. Maka makanan tu jangan fikir halal saja, mesti thayyibah, baik. Ayat tu nak abang, ada makanan yang Islam halalkan tapi bawa penyakit. Tu yang kadar pengambilan termasuk dalam tajuk ni lah. Kurma, Islam punya suruh bukan setakat halal, Islam suruh makan makanan bagus. Main kat tajuk orang kecil manis tadi. Madu, Quran sebut penawar. Yakhruju min butuniha, Allah kata dalam Quran surah An-Nahl ayat 69, keluar daripada perut lebah itu syarabun, satu jenis minuman, mukhtalifun alwanu, berbeza warna, fihi shifaa'un linnas, pada minuman tersebut adanya penawar untuk manusia, iaitu madu lah minuman tersebut. Quran tak sebut perkataan madu, saya hidup cari madu ke honey ke apa, tak ada dalam Quran. Allah sebut minuman berbeza warna keluar daripada perut lebah. Sebab tu orang tanya macam mana proses madu ni. Yang lebah biisap tu bukan madu, yang tu nektar, sari bunga. Dia telan masuk dalam perut dia, dia buat keluar balik, dia pasing kat lebah hak lain pula, lebah tu telan masuk dalam perut, bawa keluar balik sampai lebah yang ke-7. Standard 7 ke 9 ekor lebah. Lebah yang ke-7 atau lebah yang ke-9 dia tak akan pasing dah lebah yang berikutnya, dia terus terbang terjun masuk dalam sarang, pelepas kita panggil gaulan di antara nektar sari bunga tadi tu campur dengan enzim perut dia, dia pelepas masuk dalam sarang, tunggu beberapa tempoh baru jadi MADU, madu. Bukan lebah pisat madu. Orang tanya madu ni mana? Lebah pisat bunga-bunga tu. Bukan, dia pisat nektar terjun dalam bunga, sari bunga. Kan kita belajar penciptaan yang Allah buat pada alam ni, belajar daripada lebah. Dia tak akan cari melainkan yang berkualiti. Jangan jadi macam lalat, hanya singgah tempat kotor najis. Nampak? Belajar daripada penciptaan lebah dan lalat. Lebah ni punya jaga dia punya kualiti. Kalau ada di kalangan spesies depa, lebah adik-beradik koloni depa ni terbang pergi kawasan kotor, pencemaran, tersinggah tempat najis, dan dia terbang main nak balik sarang dia, balik nak tidur ke apa, nak balik sarang dia, lebah-lebah lain terbang komun depan dia, halau sampai tahap dia tak mau pergi, depa akan bagi dia mati sebelum sempat dia masuk ke dalam sarang. Han jangan bawa kotoran luar mai kacau sarang kita yang berkualiti, yang bersih ni. Okey, kelulut spesies lebah. Saya tak berapa setuju bila ada orang jual madu kelulut, dia claim sandarkan pada ayat Quran. Madu betul Quran sebut, kita nak suruh orang makan madu, kita sebut ayat Quran betul. Hak tu tak salah. Tapi dia habaq sebenarnya ayat Quran yang sebut pasal tempat sarang-sarang madu tu madu kelulut lah. Saya dengar itu saya tak boleh. Tak boleh claim. Contoh jual cuka. Hadis Nabi sebut, Nabi sebut suruh makan cuka. Nabi tak sebut apple ke, kurma ke, cuka tin ke. Han jangan claim kata cuka tin ni Nabi makan. Tak. Nabi hanya makan cuka. Sebut ya kat orang. Kata Nabi suruh makan cuka, pilihlah buah mana pun. Cuka kurma, cuka apple, cuka delima, cuka tin ke. Habaq kat orang semua. Cuka apple pun ada kelebihan, cuka kurma ada kelebihan dia. Jadi dari sudut kelulut tak ada masalah, ada khasiat dia bagus.
Sebab dia pun madu tempatan. Satu prinsip perawatan yang kita kena tahu, jangan lari daripada benda yang Allah sedia sekeliling kita. Yang tu kena tahu. Pensyarah saya Cina, PhD daripada US. Dia doktor perubatan dan dia tahu selama ni dia merawat satu benda dia tertinggal, iaitu ajak orang mengelak benda penyakit ni lah, preventif ni. Dia sudut khususnya paling utama makan. Maka tu yang dia sambung bidang nutrisi, PhD perubatan, PhD nutrisi pula dia ni. Tok guru saya ni. Sebut tok guru macam orang ni Islam pula pada di Cina. Perempuan, doktor ni. Dia sebut kat saya, Razi, you kena buat study pasal tradisional, Malay tradisional punya ni, makanan tradisional orang Melayu. Ni di sekeliling kita bercakap tajuk olive, zaitun daripada luar, bercakap kurma luar, bercakap apa ni cinnamon, kayu manis luar, remedies, makanan-makanan herba-herba semua. Awak tak cerita pasal kita. Saya dengar ayat tu berzuk pasal apa? Ni pun hadis sebut, Allah sebut dalam Quran. Surah Abasa, surah ke-85 dalam Quran. Mula-mula Allah pesan, auzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih, wahai sekalian manusia hendaklah kamu perhati makanan kamu. Nampak tak? Allah kata kat kita, nak makan tengok dulu benda apa yang nak suap. Tu dia kata halalan thayyibah tadi tu. Kemudian Allah kata, anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda syaqqa. Kami belah muka bumi ikut belahan masing-masing. Yang ulama tafsir hurai, setiap kita ada. Dulu saya ingat balik kecil-kecil, kan kita kecil banyak duduk kampung, kita nak tahu benda-benda ni hak dia sudut alami ni kampung je lah. Ni duduk taman perumahan habis dah, kita duduk dengan kilang, duduk dengan asap kereta, duduk dengan asap kilang dia pelepas, air pollution semua ni habis. Tu dulu orang sihat-sihat, antaranya pasal suasana kehidupan kita dulu. Jadi bila ingat kecil-kecil, antaranya dulu tok saya yakin semua ibu ayah ingat lagi, kita bila luka pergi cari hidung kapal terbang. Lah ni iodin lah. Ambil lenyek-lenyek keluar lendiak hijau tu, sapu. Apa yang ada pada daun tersebut? Bila tengok masuk lab, antiseptik, pemati kuman. Atas kulit kan, bila kulit ni menutup daripada benda luar, benda dalam terdedah, nampak isi ke, nampak tisu dalam ke, sel kan, tu kulit, peranan kulit tu, skin. Bila luka terbelah ke, terbuka lah benda tu, bakteria, kuman, benda kotor akan boleh masuk. Tu yang kata jangkitan kuman tu kan, pasal terdedah. Jadi antara hikmah orang dulu sebut, dia pun tak tahu ada apa kat daun tu. Yang dia tahu, dia ambil daripada tok ayah, tok nenek sampai bila tengok amalan para ulama tu, tok guru pondok orang dulu tradisional. Pada daun tersebut ada antiseptik, pemati kuman, dan dia ada sifat gamat. Tahu tak gamat? Pasal apa hebat gamat ni? Sampaikan kita punya ekspor IKS kita, industri kecil sederhana, antaranya yang besarnya gamat. Orang luar minta sebab scientifically proven, terbukti pada saintifik, dia boleh cantum balik sel kulit dengan cepat. Tu yang orang dalam pantang, lepas beranak, minum ayak gamat. Sekeliling kita ada yang tersedia. Salah satunya nak jawab pasal soalan madu keluluk tadi tu lah. Kita duk bangga madu luak. Madu luak pun bagus. Contoh madu Yaman bagus pasal dia kandungan ayak dia rendah. Kekuatan madu bukan terletak pada huruf ta. Kekuatan madu terletak pada kurangnya ayak. Kita Malaysia kerak hujan, jadi tumbuhan kita banyak dengan siraman dalam keadaan suasana geografi dia, faktor alam, iklim dia tropika. Jadi bila madu-madu yang duduk dekat sarang duduk dekat pokok tersebut, pokok yang duduk kena hujan selalu, maka kandungan ayak dalam madu kita tinggi. Nah, sebab tu pakar madu Malaysia, di antaranya salah seorang nama dia Profesor Amrah, perempuan, di HUSM, di USM Kubang Krian, Kelantan. Prof Amrah nama dia, Amrah, AMRAH. Dia sebut madu Malaysia level dia suplemen. Faham tak maksud dia? Boleh ambil dalam harian, seperti kita amal suplemen lah. Kenapa nak perlu sebut benda ni? Madu itu bertaraf suplemen. Sebab dalam ilmu pemakanan, dalam ilmu rawatan alami, ubatan alami, contoh macam madu, contoh Islam sendiri, Quran hadis meletakkan taraf madu itu ubat. Alhamdulillah. Bila Quran hadis sebut kurma, zaitun, delima, tin, apalah tumbuhan-tumbuhan lain, bila Quran sebut apa semua ni, Quran tak kata pun penawar. Cuma Quran kerap ulang habaq kekuatan kehebatan dia,
habaq benda ni bagus. Quran kata lagu tu je, tapi Quran tak letak pangkat dia penawar untuk manusia. Sebab tu benda ni hanya makanan. Bila kita duk suruh makan kurma, duk bayang kata oh inilah ubat untuk ni. Tak, jadikan harian. Sebab tu saya kata tadi, preventive medicine. Jangan bila mai masalah cirit baru nak makan kurma. Jangan bila mai bulan puasa baru nak makan kurma. Kurma makan selalu, dia yang jaga kita. Preventive medicine, cegah. Jadi benda-benda tu bagus, tapi tak diletakkan nama ubat. Zaitun bagus, tumbuhan, raja segala tumbuhan zaitun. Raja segala buah, raja segala tumbuhan zaitun. Pasal segala benda ada kat dia untuk tubuh manusia. Tapi bila Allah sebut madu dalam Quran, tadi saya dah baca ayat dia, surah An-Nahl ayat 69. Allah kata apa? Fihi shifaa'un linnas. Pada madu itu ada penawar untuk manusia. Maka ulama perubatan Islam meletakkan kategori pemakanan yang Quran sebut ataupun apa-apa rawatan alami yang Quran hadis sebut, ada yang level makanan ataupun kita kategorikan suplemen ke apa, ada yang level ubat. Contoh dua benda besar yang level ubat dalam Islam, madu dan habatus sauda. Sebab ia disebut dengan nama ubat. Fil habbatis sauda, Nabi SAW sebut, hadis sangat banyak habatus sauda ni. Pada habatus sauda itu adanya penawar untuk segala penyakit manusia. Contoh ada hadis Nabi kata pasal madu, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu bersama dengan dua penyembuh ini. Maknanya kalau kamu sakit, jangan tinggal dua penyembuh ini, al-asalu wal Quran. Asal, madu, dan Quran. Quran ni apa? Pada ayatnya yang kita ruqyah jangan tinggal, dan kandungan yang disuruh di dalamnya. Quran cerita suruh makan apa, suruh amal apa, cara hidup macam mana. Tu Quran tu penawar. Surah Al-Isra ayat 82 Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa, tu saja saya berhenti, saya tahu semua bisa dengar. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu beransur-ansur, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un, yang mana Quran yang kami turunkan itu merupakan shifaa'un, penawar untuk kamu. Kita masalah jin, santau, saka-saka ni, ruqyah dengan ayat Quran, syifa lah tu. Dan antara lagi yang kena explore lagi ialah apa yang Quran sebut. Dan Quran pesan dalam bab tidur, aku jadikan malam untuk kamu rehat, aku jadikan siang untuk kamu beraktiviti. Quran pesan tu pada penawar. Yang berpotensi nak kena stroke, jaga, pesan benda ni. Tidur tolong cukup, kepala otak jangan serabut. Semua orang ada masalah, jangan biar masalah itu memasalahkan kita. Tu yang pensyarah saya tegur saya, kamu orang Melayu, makanan kamu ada bagus-bagus. Cina famous dengan herba dia, orang India bangga dengan rempah dia, orang Melayu lalang. Minta maaf saya sebut betul. Betul orang kata hak ni power, oh jom ikut ni. Orang kata hak ni bagus, jom ikut ni. Hak kita ada amalan tradisional orang Melayu, makanan kita power. Orang dulu-dulu sakit payah, tok nenek mak ayah kita dulu sakit payah, tapi dulu hospital doktor ubat tak cukup. Lah ni hospital banyak, doktor berlambak ramai, ubat merata, penyakit banyak dan tak sudah-sudah. Pasal apa? Lifestyle tak betul. Kalau orang tanya saya dari sudut saintifik, khasiat madu kelulut dia tak boleh lawan madu lebah atas kekuatan khasiat kandungan dalam dia. Ilmu madu ni luas. Ni madu lebah lah, bukan madu lain lah. Ilmu madu ni luas, sangat luas. Contoh, dulu kita duk sebut keaslian madu kan, nak kenal tang mana, titik atas kuku tak jari tu, menitik tak jatuh. Kalau menitik tu tak asli, tak boleh pakai. Dulu saya pun lagu tu kan, pasal tak belajar ni. Madu asli lagu mana nak kenal, semut tak urung. Madu asli lagu mana nak kenal, buah dalam ayak, jangan kacau, tuang je lah ayak. Kalau dia jatuh terus, dia tak larut, itulah asli. Kalau bubuh terus larut, tak asli, tak betul. Sampai hari tu ada orang kata yang ni lah setakat ni yang nyaris betul. Apa dia? Buh madu dalam piring, gelek-gelek piring. Jadi macam salah. Ya, buh madu dalam piring, lepas buh ayak sikit, kocak dia, gelek-gelek piring tu, nak bagi keadaan dia. Maka
nak tahu asli tak asli, bentuk madu tu akan berbentuk heksagon, bentuk macam sarang lebah. Memang jadi gitu. Jadi orang tengok, Masya Allah, ni kejadian alam yang Allah atuk ni ikut cara nak kenal asli. Akhirnya orang pegang yang tu. Dulu sebelum yang tu orang pegang semut tak urung, madu asli semut tak urung. Tak boleh pakai. Ada madu tak asli semut tak urung, ada madu asli semut urung. Saya ada kenal seorang kawan ni, memang saya sendiri tengok dia turun pokok tualang, saya pergi duduk tunggu, ambil botol apa semua. Memang punya asli dia jual madu dia, botol dia pun madu tu dengan lebah-lebah duduk dalam tu, lebah mati duduk dalam tu semua. Memang dahsyat, kira cepat dia buat serah kat kita terus, semua urung. Jadi hak ni pun orang nak kata dia ingat hak ni lah paling betul. Tak. Sampai ada yang buat kajian, pergi ambil shampoo rambut, buah dalam piring sikit, sebanyak sekadar macam kita buah madu tu, itu buah ayak, gelek-gelek, bentuk pun sama macam sarang lebah. Shampoo ya. Nampak? Maka akhirnya, di manakah terletaknya keaslian madu? Bagaimanakah untuk dikenal pasti? Hanya dua cara. Pertama, yang ni lah yang paling mudah, tapi kita kena ada lah, kena buat lah benda tu. Apa dia kakak? Siapa supplier kita? Macam saya cerita tadi tu, itulah contoh. Apa dia? Kawan saya turun pokok, naik pokok, turun perah, potong madu tu, apa propolis, sarang lebah apa semua tu, masuk dalam botol, kita pun ambil. Kita kenal dia. Who is our supplier? Yang tu nombor satu lah. Nak tahu asli tak asli, campur ayak ke tak, ni ke tak, apa buah gula merah ke apa ke. Yang kedua, melalui teknologi yang sekarang hanya ada di Mardi. Mesin yang berharga, tak silap saya bukan puluh ribu, ratus. Tapi mesin tu boleh buat banyak benda lah. Dia detektor, dia mengesan. Macam mana dia nak kesan melalui teknologi? Kesan dalam kandungan madu tersebut, ada ke tidak satu benda yang mengesahkan keaslian madu? Siapa tahu agak-agak dalam sebotol madu tu, tang mana kita ambil madu, kita nak tahu asli dia kat mana? Kandungan gula dia ke? Kandungan apa ke? Semua serupa ya madu kan? Tahu tak kat mana? Tadi saya sebut di awal tadi. Okey, nektar masa dia pisah, Allah nak habaq madu tu penawar untuk manusia. Allah cerita dulu, yakhruju min butuniha, keluarlah daripada perut lebah itu minuman yang berbeza warna. Maka apa jawapan dia? Enzim perut lebah. Ada mesin yang boleh detect enzim perut lebah dalam madu, yang mana kita tak boleh kenal dengan rasa, dengan tengok mata kasar, tak ada, hanya bacaan daripada lab makmal. Enzim perut lebah. Madu yang tak asli, enzim perut lebah, asalnya madu tu asli, dia campur tak asli lah, tak penuh. Kalau 50% je asli, tapi campur. Sensitivity madu lebah ini, sensitivity enzim lebah ni ialah bila campur benda tak asli, dia hilang. Nampak tak? Masya Allah, Allah buat. Saya cerita bentang macam mana madu terhasil. Lebah pasing-pasing mulut, ada sampai 7 ke 9 ekor. Dia pun beribu ekor lebah duk terbang pergi cari bunga. Cara dia pun terbang keluar daripada sarang, terbang merata cari. Dia pun akan terbang lebih berapa kilometer ni, jauh daripada sarang, masuk hutan. Dia pun dengan deria, dia pun nak cari bunga terbaik, untuk terjun masuk dalam bunga, sedut nektar sari bunga. Bila mana-mana lebah yang jumpa dah bunga yang berkualiti, nektar dia boleh diambil, dia akan menari atas bunga tu. Dia terbang menari atas bunga tu untuk bagi signal, nak tunjuk dekat lebah lain, mai aku jumpa dah. Jadi hak mai ni tak mai berderu ramai-ramai hak ribu-ribu tadi, mai sekadar yang mana perlu, macam tadi 7 ke 9 ekor tadi tu lah. Lepas tu hak lain fikir lain ni cari lagi beribu jenis bunga flora ni. Maka dia pun nampak geng dah mai, dia pun terjun dalam, sedut dengan dia punya tu, penyedut dia tu, paruh dia ke apa kita sebut, hidung dia tu, masuk, telan masuk dalam perut, bercampur dengan enzim dia, dia keluarkan, muntahkan, passing ke mulut lebah yang kedua, sampailah ada yang kata 7 ekor, ada kata 9 ekor. Masuk keluar perut, sampailah lebah yang ke-7 atau ke-9, dia terus terbang balik ke sarang. Pelepas dalam sarang,
tunggu tempoh sampai masa baru jadi madu. Apa yang saya nak abang? Tahu tak berapa jumlah tadi dapat? Telan pasing lebah kedua sampailah 7-9 ekor duk pasing situ. Dia pun berlepas dalam sarang. Banyak mana dapat? Setitik. Tu baru setitik. Satu kitaran tu baru dapat setitik madu. Tiba-tiba ada orang boleh jual madu. Madu saya asli. Dengan harga murah tu dia botol. Kalau betul nak madu asli, kena sanggup keluar duit. Harga mesti tinggi. Tak pelik harga tinggi. Cuma saya kata tadi jangan terpedaya taktik orang. Bila dia tahu ada orang meneliti harga, ada orang nak tahu keaslian, dia tengok harga tu tinggi, maka dia jual harga tinggi dan dia buat taktik yang dahsyat. Contoh, dia jual madu. Antara yang boleh tengok hak jenis tepi jalan yang kawasan yang orang ambil madu banyak. Contoh kamera antara jalan dia nak naik kan, jalan nak naik kiri kanan, jalan turun, nampak banyak. Okey, orang asli kan, tak apalah. Atas siapa confident tu, saya kata tadi nombor satu apa dia? Supplier. Jadi depa tu kita kenal tak? Contoh kan. Kalau kita sendiri nampak depa buat apa semua tu, kita puas hati, ni supplier aku, dia yang ambil. Kita yakin tak apa asli. Contoh taktik peniaga. Dia jual atas meja ni banyak botol madu. Kefahaman masyarakat, madu tu warna kuning-kuning, perang-perang gelap-gelap, coklat-coklat sikit. Tiba-tiba ada madu yang pelik sikit. Contoh, jangan terkejut, ada madu warna putih. Ada madu warna putih. Maka oleh kerana orang luar yang duk belah bandar tak tahu macam mana tentang madu, maka dia rasa ini peluang, ini taktik aku nak kelentong. Aku ni orang hutan, orang kampung, orang bandar tak tahu, jadi nak jual. Antara taktik dia buat ke mana? Letak botol-botol hak sama warna kuning-kuning, madu hak biasa ni warna biasa madu. Hujung sekali ada satu botol warna putih, madu putih. Orang nak mai beli, dia punya ayat marketing, ayat pujuk dia kata. Kadang dia tak ada pujuk, orang tanya dah, ni apa dia botol putih ni, madu juga ke? Ni madu. Hak ni payah nak dapat, ni kebetulan musim dia keluar ni. Hak ni lah madu paling kualiti, paling mahal. Hak ni saya jual harga RM60 sebotol, hak ni RM120 sebotol. Hak ni payah dapat, nak dapat pun susah. Sikit je ni kumpul bos botol. Hak ni je tinggal, kan ada satu, hak lain kan banyak. Ada satu hak ni je tinggal. Kawan ni pun dengar kan, kita senang nak dicucuh, nak ni masuk minda kita. Kita pun dengar betul ni, dah ada sebotol. Warna putih pula tak bisa tengok pula. Payah dapat pula, dia kata musim ni pula kena dengan musim. Oh, rezeki aku ni, tak ada orang beli. Buat keluar lah RM120 sekali ganda harga hak RM60 tadi. Bayar. Kita masuk lah kita pi. Buat keluar sebotol lagi kat bawah. Banyak botol je pun kat bawah meja dah, madu putih. Saja letak satu nak bagi orang nampak hak ni je ada. Orang hutan pun belajar marketing, tuan-tuan. Jangan main-main. Segmen tu dia tahu. Okey, tu jadi tolong antara dari sudut harga pun jangan ni lah. Kita kena tahu tu, saya kata ilmu di luar. Hayat lebah purata sangat pendek, 40 hari sahaja. 40 hari je. Tu kata penting ilmu, penting tahu cara. Madu Quran sebut penawar. Maknanya kalau senang faham logiknya, guna waktu sakit. Madu Malaysia taraf suplemen kita suap selalu tak apa, insya-Allah. Ni madu Yaman suap secamca sehari. Patut makan suku camca ataupun satu sudut teh ke. Madu Yaman panah, madu sidir. Sidir tu maksudnya bidara, madu yang duduk dekat pokok bidara. Jarang ada madu dekat pokok bidara, sarang lebah dia buat kat situ. Madu Yaman ni mahal, antara sebab saya tanya kawan-kawan Yaman, depa nak masuk ambil dalam lebah depa sopong dengan kita punya tebuan tanah. Jadi lebah depa taraf tu sengatan dia kuat. Orang kita ni punya otai dengan lebah biasa, kena sengat pun buat tak tahu apa kan. Sebab biasa lebah biasa ni, lebah dia bisa dia kuat, sengatan dia kuat, dan depa nak masuk ke dalam tu berdepan dengan ular-ular kalau jengking rimau. Tu yang kos mahal. Dan masuk dalam jauh daripada jalan utama, jalan besar. Kos dekat situ. Satu lagi banyak nak dapat banyak payah. Tu yang bila berebut, demand, permintaan tinggi, harga naik. Pasal benda tu jarang.
Madu dekat pokok bidara jarang. Pokok pula yang Quran sebut. Makan makanan sahaja yang bukan taraf ubat. Suap kurma, minyak zaitun, makan minum air jus delima, jus buah-buahan, makan sayur-sayur dalam makanan, tu dah bantu dah untuk anak. Sebab tu budak-budak mereka berak, mereka tak gelap serupa kita. Minta maaf saya sebut, najis kita gelap pasal apa? Kotoran banyak, toksik-toksik hidup sarang dalam badan. Tapi budak-budak, bayi-bayi yang tengok warna mah-mah, hijau-hijau, kita duk basuh baby, berak mereka. Ayak kencing budak-budak tak kuning teruk serupa kita. Kita ni kuning. Tu nak kenal kotoran dari sudut kita punya sistem pembuangan kita. Umur mak kita tak payah risau makan, tapi jangan ambil banyak lah. Ayak dia ada kandungan ayak sikit. Maksudnya nak amal setiap hari sudut teh cukup. Nah, sebab tu cara terbaik ambil cara yang Nabi ajak lah hadis. Cara amal madu macam mana? Cara nak amal madu. Pergi pejabat agama. Dah. Lawak nak tutup tu nak melawak. Tak sat senyum elok tarik muka mazhab dia. Cara nak amal madu, Nabi sebutlah hadis. Dalam hadis antara makanan yang Nabi suruh amal, ada yang Nabi suruh makan macam tu, ada yang Nabi ajak. Contoh macam kurma ajuh tadi Nabi kata makan 7 biji. Ada 3 biji pun dah cukup. Ambil ganjil lah. Madu Nabi sebut siapa amal sebulan 3 kali maknanya kat sini Nabi habaq dalam bentuk dosage, kadar pengambilan. Siapa amal madu dengan dicampur dengan air diminum setiap pagi 3 kali sebulan, dah cukup untuk dia mengelak daripada penyakit. 3 kali sebulan. Tapi yang tu bukan maksud 3 tu. Jangan faham ambil tu kata kita kan ambil 3 aja. Masa Nabi sebut lagu tu, Nabi siapa? Sahabat siapa? Makanan depa lagu mana? Suasana hidup lagu mana? Kita lah ni macam mana kan? Sebab tu tadi yang Prof Amrah tu kata kita nak ambil madu setiap hari boleh. Satu pasal madu kita suplemen. Satu lagi pasal kita memang duk ada penyakit. Sebab tadi kan kita sebut madu itu taraf dia ubat, penawar. Penawar hanya dimakan waktu sakit. Ni adakah kita semua rasa kita tak ada penyakit? Ada penyakit belakang saya rasa. Jadi makan. Tak ada masalah. Cuma jangan ambil ni. Cara dia campur dengan ayak lah. Campur ambil sudu. Siapa nak sejuk? Dengan cara macam mana? Buh madu dulu dalam cawan. Maksudnya dia masalah panas dalam. Dia nak ambil nak bagi rasa sejuk. Buh madu dulu, lepas tu buh ayak. Tuang ayak atas madu tu lah, lepas tu baru kacau. Rupanya beza cara tu diajak oleh ulama perubatan Islam. Beza. Lepas tu satu sudut lagi nak bagi panas, maksudnya nak bagi biasa, minuman biasa. Ayak dah ada siap-siap dalam cawan, kita buh madu kacau. Masya Allah. Madu dia sensitif kepada besi. Tapi saya rasa camca ni banyak dia bukan besi, dia panggil apa? Aluminium ke? Stainless steel ke? Stainless steel kot. Jadi tu tak ada masalah sangat. Dia kalau betul besi, solid besi tu memang dia ganggu. Tapi benda ni saya tak letakkan satu benda yang berat sangat. Bila orang tanya soalan, sebab apa? Mana ada orang dia tuang madu atas camca, kalau camca dia besi, lepas tu dia pergi masak nasi dulu, pergi sedia baju dulu. Adakah orang buat begitu? Faham tak maksud saya? Dia tuang madu, dia tak makan terus. Dia tuang madu atas camca, lepas tu dia pergi sedia baju, dia pergi gosok baju, dia pergi masak nasi, lepas tu baru dia makan. Tak kan? Kita tuang-tuang terus ngap kan? Jadi dari sudut tu tak perlu, maksudnya tak perlu letak sebagai ukuran sangat. Siapa yang memang dah pengamal tegar, duk makan selalu, dia amal, maka tajuk ni dia ambil berat lah. Bagi dia, aku tak mau kena pakai camca plastik. Ni kalau satu saya kata sudu lah ni tak besi dah kot, mungkin stainless steel ke apa dalam bentuk buatan dia. Satu lagi kita buah dalam camca terus makan, InsyaAllah tak dan kot khasiat tu nak hilang dekat besi tu. Wallahu a'lam.